DF curve. So semua kalau awak tanya nota, memang saya, kalau kata saya update pun saya akan ada dalam outer, tapi buat masa ni belum ada. Tetapi jika belum ada, memang rujukan yang ada ialah hanya pada buku hidrologi, modul hidrologi kita, ataupun tapi still benda semua ada. So saya rasa saya tak perlu nak generate nota, cumanya kita pilih lah. Kalau kata kita punya topik ni, okay, so awak kalau kata hydrological balance, awak carilah mana yang hydrological balance. Still, kalau kata tengok chapter kan, okay, so chapter 1, 2, 3 adalah kepada kita punya water losses tadi kan. Awak dah tahu water losses apa kan. Cuma ni chapter 2 is precipitation is inflow, kita punya data input. Tetapi water losses is chapter 3 lah yang akan, maksudnya daripada water balance tadi ada inflow and outflow. Macam mana dia jadi inflow and outflow? Sebab kita dah tu convert dia kepada mengira catchment area dan masa kan. Kalau dia dalam mm, still ada kan. Kalau dalam mm is still dalam basic hydrological equation tadi. Tapi still dia punya formulation ada water cycle tadi, tetapi dia punya nilai adalah mm. So in depth, rainfall depth, water loss depth. So yang itu kita tak mengambil kira catchment area, size catchment area dan masa lah. Bila kita sebut inflow dan outflow, barulah dia dah jadi kepada apa tadi kita panggil is flow lah, stream flow, okay, discharge. So benda tu yang samalah. Okay, so saya print ke? Saya rasa tak perlu record lah sebab sebenarnya kejap lagi kita akan ada quiz lah dalam otter. Kalau kata you boleh tengok, saya dah on dah. Okay, kita punya quiz dah boleh on. Tapi buat masa ni saya tunjukkan sikit apa, kalau kata awak nak jawab pun dah boleh mula jawab jugalah. Kalau awak nak jawab sambil-sambil awak dengar saya cakap, mungkin awak boleh mula tengoklah kepada kita punya quiz tu. So quiz kita open book. Okay, so saya benarkan untuk awak rujuk di mana-mana, tapi awak tak boleh bersembang lah. Okay, jadi kita balik tadi, apa yang saya nak cakap ialah walaupun kita punya subtopik, okay, water introduction kita, still ada kita kata ARI kita tadi, ARI is written period. So dalam sini pun ada written period. So cuma written period tu kita convert kepada accident of probability. Jadi untuk accident of probability, untuk flat frequency analysis, so kita akan gunakan beberapa yang kita panggil distribution tadilah. Iaitu ada few equation lah yang mungkin kita fokus dalam topik ini, Log-Pearson extreme value method, which is gambar pun dia adalah salah satulah di bawah extreme value method. Jadi still probability tu saya rasa dua topik ni tak boleh bezakan lah. Kecuali data untuk yang kita panggil linear regression, mungkin dia sedikit berbeza lah. Tapi untuk hari ni kita fokus kepada main topic, which is frequency analysis, tetapi di bawahnya still ada analysis of probability distribution. So still benda yang sama. And then kita ada graph lah, log graph. Nanti saya akan cuba prepare macam mana saya nak buat, tunjukkan secara lukis pakai tangan. Okay, tapi saya akan tunjukkan juga cara menggunakan Excel. So untuk Excel mungkin untuk projek kita boleh gunakan lah. Jadi kalau ada group yang buat berkaitan probability ni ataupun frequency analysis, so saya harap you boleh try untuk request data stream flow lah. So stream flow so bila sebut stream flow kita dah measure catchment area dia. Okay, so meter cube volume dalam masa pergerakan air tu untuk sampai kepada stream flow. So kita buat measure dia menggunakan water level. So bila air bertambah, water level akan tinggi. So kita biasanya akan, saya tak sure lah, tapi saya rasa biasanya akan setiap kali H yang berbeza, you akan dapat Q yang begitulah nilainya. H naik, mungkin QX
Contoh. So dalam masa 20 tahun kita akan tengok, semak data tu, kalau kata H10, Q20. Kalau H10, Q5. So tahun depan pun mungkin dia akan generate yang sama. Pada QH10, Q30. Contoh tadi kan, benda yang sama. Jadi kita nak tengok itu dalam masa 20 tahun, jangka masa 20 tahun, adakah nilai itu tetap maintain yang sama. Itu kita panggil historical data dan kita akan generate rating curve. So bila ada rating curve, kita boleh gunakan data itu untuk kita predict future. So in future kalau kata kita dah tahu water level dia adalah H sama dengan 10, so kita dah tahu lah Q, kita tak perlu guna alat kan. Sebelum ni kita guna alat, kita measure, barulah kita dapatkan data tu dan kita simpan dalam kita punya data dan kita buat analisis untuk dapat rating curve supaya in future kita boleh just predict lah. Kita boleh cakap kalau Q10, maksudnya water level sekarang adalah berapalah. So itu berdasarkan rating curve. Okay, so saya ulang semula. Siapa yang baru masuk tadi, saya dah onkan quiz dalam Otter, so you boleh tengok soalan-soalannya. Okay, so open book, you boleh tengok buku, you boleh buka nota you, tak ada masalah. Okay, as long as you cuba buat sendiri. So kita cuba buat sendiri sambil you dengar lah apa yang saya cakap. Okay. So untuk probability, saya rasa minggu depan saya akan cuba, saya masih mencari graph dia yang betul. Yang ini adalah log graph, tapi ni log bagi kedua-dua paksi. Saya rasa kita punya gambar ataupun another probability tu biasanya akan anti-log, dia punya semi-log. So pada aspek paksi X sahaja. Cumanya saya masih belum jumpa. And then hari ni saya rasa macam ada satu video dia tunjukkan probability. So probability is between 0 to 1%. Okay, so maksudnya dia akan represent kosong hingga, bila sebut probability, hanya antara kosong dan satu. Jadi kalau 0.9 is 99% lah. So dia represent satu is 100 lah. Jadi saya baru perasan dia ada graph untuk probability saja. So graph dia adalah 0.1, 0 sampai 0.9 dan last 1. Saya akan cuba cari itu dulu. Okay, so di samping tu saya rasa yang ini buku, kalau awak tengok ni engineering hydrology. So you boleh, saya rasa ni student juga yang bagi saya website dia. You boleh download je buku, apa-apa buku teks daripada website ni. Saya tak ingat, dia dah bagi lama, saya dah download lama ni. So dalam buku engineering hydrology ni, so ada hydrologic statistik lah. So kalau nak tengok detail nota, saya rasa memang inilah notanya. Tapi ada maksudnya video-video yang saya sharekan itu mereka dah pilih certain topik dan diorang selected apa yang kita nak gunakan lah. Jadi di sini memang terlalu banyak lah. Tapi kita boleh pilih mana yang kita formula yang kita akan gunakan. Alright, so saya nanti saya akan tengok detail lagi. Okay, sebab buku ni pun saya baru tengok. Jadi kita punya CPD. CPD is Continuous Probability Distribution. So ada 3 parameters which is Gumbel, Pearson or log Pearson. So Gumbel di bawah extreme value type lah. Okay, and then kita ada lagi ni general GEV, and then ada gamma. So kita akan tak tengok semua lah. Tapi still kita akan mengikut kepada formulation ni lah. Cumanya saya rasa minggu depan saya akan cuba untuk kita gunakan formula ni dan kita saya cubalah dapatkan satu data. Saya harap ada kawan-kawan saya yang ada data stream flow. So saya boleh cuba gunakan, ataupun kita boleh generate stream flow data kita sendiri lah untuk at least kita cuba. Cumanya untuk projek saya harap awak dapat pilih satu location dan minta data hydrology, stream flow dan water level untuk kawasan itu untuk kita boleh produce kita punya Gumbel ke Weibull ke. Ada satu video yang daripada saya rasa dia lecturer juga, lecturing
daripada India punya universiti. Saya suka dia punya penerangan jelas. Okay, so dia explain tentang apa itu risk and reliability, yang mana untuk dalam video lain dia terangkan benda yang sama tetapi dia tak sebut perkataan risk and reliability itu. Okay, so ini ada beberapa formula. So kalau kata you cari apa jenis buku pun ini buku ini adalah Engineering Hydrology, okay, of arid and semi-arid region. So dalam ni so lebih kurang yang sama lah. Kalau kata Gumbel method, so kita adalah di sini. Even saya sebenarnya ada nota, cumanya saya rasa bila saya tengok diorang punya lagi banyak maklumat lah. So kita boleh cubalah kalau kata you nak cuba. Tapi saya rasa untuk example, saya rasa daripada nota ataupun buku teks ni lebih banyak contoh-contoh yang kita boleh tengok lah. Okay. Alright, so saya serahkan untuk awak terus siapkan kuis, tapi kita still on kita punya Google Meet untuk saya panggil attendance. Tapi saya rasa minggu depan saya akan cuba ada data lah untuk kita try cuba buat data. Cumanya minggu 7 minggu depan kita ada test alamak. Hari ni ada kelas petang ke? Ada. Pukul berapa? Pukul 2. Pukul 2, Doktor. Lepas pukul 11? Tak ada. So mungkin Ada, Doktor. Tak ada? Ada. Ada? Ada. Sampai pukul 1. Kelas apa tu? Kelas material. Civil engineering material. 11, 12, 1. 2 jam. Sebabnya test tu adalah 3 jam. Tapi saya nak tunjukkan sikit ataupun tak apalah. Kita buat test dulu, tak apa. Kita anjakkan sikit sebab kita baru minggu 7 kan. Okay, ini pun sepatutnya 7, 8, 9, 10, tak apalah. Minggu 7 kita buat test. Minggu depan ni lah baru kita cuba data lah. Okay, data saya rasa untuk sekali ni lah. So kita boleh ambil masa dalam 7, 8 hingga minggu 10 lah. Dan jika awak semua dah ada data, okay, so pada masa yang sama dalam masa 3 minggu ni, minggu 8 hingga minggu 10, kita boleh cuba untuk bincangkan awak punya projek dan saya akan tengok balik lah yang awak dah update minggu lepas untuk projek setiap group. Okay, tajuk-tajuknya, dan saya minta paling lewat minggu depan awak pastikan dah ada data dan tunjukkan data pada saya. Okay, mungkin minggu depan minggu depan kita update lah. And then saya juga dah dapat, sambil awak jawab so saya harap awak jawab kuis yang ada dalam author, dalam assessment So awak pergi dekat assessment. Saya rasa ada tak saya punya ni? Okay, di bawah assessment. Siapa yang mau nak masuk? Allah, Adam. Awak ada ni ke tadi? Traffic jam ke apa? Okay, minta tengok author. Bawa assessment So saya rasa dah on tak ada. Oh, bukan salah. Okay, so saya rasa dah on. So saya bagi dalam, tadi patutnya mula dah 9.40 daripada
So 1 jam lebih lah untuk cuba jawab. Soalan banyak Okay, ada certain soalan walaupun nampak dia berbentuk objektif. Okay. Still kalau kata contoh yang melibatkan calculation, awak cuba kira di atas kertas dan nanti awak upload jawapannya, awak tangkap gambar dan awak upload lah jawapannya. Doktor, soalan objektif tak boleh tekan jawapan. Tak boleh tekan jawapan Soalan mana tu? Soalan objektif. Semua? Yes. Tak boleh tekan jawapan. Tapi dia boleh masukkan apa? Nak letak jawapan dia pun tak ada tu. Cuma boleh upload yang untuk kira-kira je. Save text. So apa yang saya perlu tekan button ni? Sekejap Doktor, kalau tulis jawapannya dekat kertas yang kira-kira tu je boleh? Boleh juga. So maksudnya katakan ada 5 di atas, awak terus yang bawahnya awak terus ataupun buat satu je Kalau kata soalan satu memang awak kena jawab. Soalan 2 yang objektif yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ni kena kira kan? So pada soalan 10 saya akan tengok soalan 2 hingga 9 lah jawapannya kat situ ke? 10 kena jawab. Okay, so nanti dalam soalan 10 saya akan tengok jawapan untuk soalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan soalan 12 ada jawapan. Soalan 15 akan saya tengok dalam soalan 16. Soalan 18, 19, 20, 21, 22, 23 akan tengok dalam 23 lah. Dan seterusnya. Okay, so saya rasa macam tu je lah. So ni soalan sebenarnya soalan daripada kelas hidrologi lah sebab saya tak sempat nak buat soalan yang baru. So saya gunakan apa yang pernah ada lah. Jadi maksudnya saya harap memang awak dapat lah sebenarnya kan jawab sebab ini soalan hidrologi bukan soalan kelas kita Tapi still benda yang sama, kita refresh balik. Okay, so apa yang kita nak buat ialah untuk awak refresh lah sebenarnya apa yang kita belajar sebelum ni. Okay, saya harap dalam minggu 8, minggu 9, minggu 10 tu saya akan selain kita gunakan data untuk kita try gunakan kita punya, mungkin minggu 8 kita cuba untuk guna data stream flow. Minggu 9 kita balik semula kepada UH untuk kita gunakan HMS. So tapi maksudnya kita kena pastikanlah setiap projek tadi dah ada finalize tajuk, dah ada finalize data. So kalau boleh pun by week 8 tu data semua dah ada So masing-masing dah ada, tinggal kita proses je. So bila kita proses maksudnya kita ada tu lah macam mana saya nak buatkan discussion yang semua orang boleh. Mungkin saya boleh buat saya rasa boleh guna Google maksudnya awak pun boleh tunjuk awak punya data, saya pun boleh tunjuk. Yang tu saya tak pandai lagi macam mana nak gunakan. Okay, cumanya sekarang guna Google Meet memang kena seorang tutup, seorang tunjuk lah. Itu je lah cara yang terbaik kan. Okay, so since masing-masing dah ada, saya untuk section 1 saya panggil nama dulu
So since kita ada dua kira dua session lah dua first half and second half. So saya akan panggil 2 kali lah Okay, so ni section 1 Adelbert ada Section 1. Good morning, Doctor. Morning. Alright. Ada. Okay. Amirul Ashraf. Ahmad Bakri. Muhammad Bakri. Amin Syahdi lagi. Okay. Brian Maclay. Ada betul. Faris Aiman. Saya Doktor. Okay. Sebenarnya saya nak sangat tengok muka masing-masing kan, tapi limited orang kata apa? Limited workspace, limited page yang saya nak tengok serentak dengan awak tak on komputer pun kan, tak on kamera pun. Okay, so gambar daripada awak punya. So kalau yang tak ada gambar ni, tak dapat tengok lah mukanya. Hajar Syairah. Hajar saya. Ada Doktor. Okay, untuk pengetahuan semua, semalam saya baru email dia hari Ahad baru ni. Engineer Dr. siapa tadi? Dr. Salwa. So saya dah dapat bercakap dengan dia semalam lah. So dia dah setuju lah, cumanya dia kata mungkin tarikh yang dia comfortable untuk mungkin pilih dulu dan sediakan bahan-bahan dalam bulan 12 lah. Saya bagi dia option sebab kita ada minggu sampai minggu berapa? Minggu 14 kan? Minggu 14 kita awal Januari jadi saya bagi dia, maksudnya dalam Disember tu mana-mana hari Rabu lah dia akan pilih. So Disember lah. So kita expect Disember. Jadi saya harap Hajar boleh macam nanti bagikan saya nama siapa yang uruskan ni, boleh? So kalau ada apa-apa nanti saya minta Hajar yang contact dengan Dr. Salwa Okey Doktor. Okay. So Hanani ada? Saya Doktor. Okay, Husna ada. Saya. Jerry? Ada Doktor. Kishala? ada? Saya Doktor. Alright, Logis Waran. Dia bila saya panggil nama macam ni barulah saya dengar suara orang kan. Jadi macam rasa dekat lah sikit kan. Okay, Logis Waran. Ya Doktor. Okay, Amirul Azri. Ada. Amirul Azri tadi mana? Ada Doktor. Roswan. Ada Doktor. Okay. So minggu depan awak masuk mama saya Betul. Dia tak ada cuti kan kita? Kita terus masuk kuliah dia kan minggu 8 Okay, Syafizu. Saya, Doktor. Okay. So Alif. Saya, Doktor. Ni Alif yang mana? Saya, Doktor. Itulah. Dia ada 2 Alif kan? Saya stop. Boleh nampak muka orang. Macam ni nampak. Mana satu Alif? Saya. Kat atas ni. Dia nampak bergerak. Volume. Okay. So Anis Irfan. Saya, Doktor. Okay. So sebelum ni pun saya ada budak PSM saya pun nama Muhammad Anis juga. Jadi saya ingatkan Anis ni perempuan saja. Ramai juga orang budak lelaki nama Anis. Okay, Ishraf. Muhammad Ishraf. Tadi Muhammad Ishraf. Nama ada Ishraf. Awak ada? Ke awak tengah berbincang kawan kuis ni? Dia tak sedar nama dia dipanggil. Okay, Ishraf Nur Alif. Saya, Doktor. Mana ada Okay, Najihah. Ada, Doktor. Najihah.
Nawal Syahira. Ada doktor. Nur Farahin. Nur Farahin ada pakai? Saya doktor. Alright. Nur Adila. Saya doktor. Okey, ada. Nur Adila. Nur Danisha. Saya doktor. Okey. Danisha, awak PSM ke apa? Dengan Dr. Nazar. Dr. Nazar kan? Sama dengan Nanani Ha, doktor. Okey, Nur Farhana. Ni Saya doktor. pelajar PSM saya Cik. Okey, Nur Fadilah. Fadilah Budiman. Okey, ada. Semua ada gambar Nur Fadlin. Saya doktor. Okey. Awak pun dulu hidrolik kelas saya? Tak doktor. Tak Nurul Syuhada? Saya doktor. Okey. So, Rafina. Saya doktor. Okey. Bila sebut nama saya dah lupa awak. Awak punya lah kan saya boleh jawab soalan. Nanti awak send lagi semula saya lupa. Ke Rosnika? Dah. Saya pun dah tertukar lah. Rafina, Rosnika. Rosnika ada Ada doktor. Okey. Saranya ada? Ada doktor. Okey. Siti Nur Aisyah. Saya doktor. Okey. So ni berapa ramai yang ada kat UTSM ni? Cuba angkat tangan. Dewan doktor. Ramai juga kat UTSM. Sebab awak buat ni projek ke sebab ada lab? Cuma lab. Awak memang kelas saya. Dewan doktor. Ada lab saja Sebab dia tu. Macam mana lah dah final year baru nak buat lab tahun 2. Siapa yang baru masuk pula ni? Ada ke tak ada? Okey. Siapa lagi? Tivamani. Tivamani ada Tivan. Ada doktor. Okey. Ishraf ada? Tivamani ada? Sunyi je. Okey, so section 2. Section 2. Amirah Ashraf Nur Azham. Doktor. Okey. Tadi Amirah Ashraf. Bakery tadi. Damien, awak baru masuk ke dah dari tadi terkeluar? Terkeluar tadi doktor. Okey. Ashraf Adam. Saya doktor. Okay. Bintang. Saya doktor. Okey. Damin. Termasuk Fatin Nadia. Fatin Nadia seorang je. Saya doktor. Okey,
Fatin Najiha. Saya doktor. Okay. Fatin Nur Syahira. Saya doktor. Okay. Havinus. Ada doktor. Okay. Lydia. Saya doktor. Okay. Adam. Muhammad Adam. Ya saya. Okay, dah jawab Please, Adam. Dah tengok video? Kok awak baru masuk 9.30 kan? Sebab sekarang tahu saya buat kelas pukul 8 dah. Buat pakai online. Tak Dah tengok kan? Tengok dah. Okay, Helmi Firdaus. Saya dah. Alright. Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz Hanifah. Hafiz? Mana budak ni? Muhammad Iman Arif. Saya doktor. Okay. Mohan Raj. Saya doktor. Okay, Mohan Raj. Aziz. Saya doktor. Okay. Muhammad Afiq. Saya doktor. Okay. Muhammad Akmal Hakim. Saya doktor. Saya doktor. Okay. Kalau tengok muka macam pernah tengok, macam tak pernah tengok Muhammad Alfi. Yang ni nama macam family. Awak kelas hidrolik juga Saya doktor. Bukan. Aduh. Muhammad Fitri. Pernah kelas saya kan? Muhammad Hanif Badru Hisham. Saya doktor. Muhammad Nur Syafiq. Saya doktor. Okey. Doktor, maaf. Saya Hafiz tadi line problem sikit. Okey. Dah ambil ke data awak? Belum? Okey. Muhammad Syafiq. Ya saya doktor. Ya saya. Okey. So Nabil Izani. Nabil Izani ada ke tak? Ada siapa kenal tak Nabil Izani? Dia baru daftar tapi dia tak ada masuk langsung Okey. Nabil Izani tak ada Narmada. Narmada ada. Nazirul Mubin. Ya doktor. Okey. Gambar awak ni awak ikat rambut ke apa? Gambar awak ni awak ikat rambut ke apa? Rambut pendek doktor. Sebab ada satu masuk lab saya tak nak potong rambut, punyalah sayang. Sebab lab kelas lain dia kata kelas online tak payah masuk kelas. Tapi Mak Mal kena masuk kelas. Saya nampak rambut panjang tapi tak nak penting. Dah berapa minggu saya bagi amaran masih dia kena saya garang sikit katnya. Nur Khalisa. Saya. Mana? Mukanya tak nampak ni. Okey. Nurul Syahira. Saya doktor. Okey. So sambil ni kan awak menjawab kan? Sambil jawab kan? Semua sambil jawab. Putri. Putri Azrina. Siapa kenal dia? Selalu dia memang datang lambat. Rasa lab pun macam ada kat dalam kelas saya. Tak kenal Putri Nur Azrina.
kasih. Mana Yasir? Safiq, awak bukan satu rumah dengan Yasir ke? Tak doktor, saya orang rumah lain. Mana Yasir ni? Ke dia dalam? Oh, awak kat section sini? Kenapa nama awak dekat section? Nama awak dekat section 2. Awak salah masuk kelas ke? Awak salah daftar? Doktor, mic dia ni dia punya mic rosak. Okey. Okey. Saya nampak dia angkat tangan. Okey doktor. Alright. Okey. Salah masuk link kan? Awak section 2 kan? Okey, Sivanandan. Ya doktor. Alright. Hadir. Siapa tu? Siapa yang sebut Adil? Yasir. Dia satu rumah Adelbert, doktor. Dengan apa? Aziz? Dia satu rumah dengan Adelbert. Adelbert. Hadir. Okey. Saya nampak tapi awak dekat section yang salah ni, salah link. Okey. Okey, Syaiful Abrar. Saya doktor. Saiful, okey. Syasha. Syasha Syahira. Okay. Alright. Wong. Okay. Alright. Okay, Yasir. Ada siapa lagi bagi mesej? Ada, okay, Wong. Awak dah masuk lab ke? Wong. Okay, siapa yang nak masuk lab environment? Sorry lah saya terpaksa ikut rules lah. Sebab saya bukan orang environment sangat, tapi saya still kena kawal awak punya pensyarah ni lah. Sebabnya awak punya pensyarah tak memberikan kerjasama yang baik pada saya. Jadi saya terpaksa memberi had lah untuk kita benarkan awak masuk, dan terpaksa minta awak print benda-benda banyak tu sebab kita ada audit lah macam Jerry sorry berulang-ulang awak minta saya untuk sign Okay, dah siap ke belum kuisnya? Saya tak boleh. Belum. Banyak sangat doktor. Belum doktor. Belum doktor. Wah, suruh tanya belum cepat je. Tak sempat doktor. Ada lagi setengah jam lagi. Fokus. Okey, ke saya biarkan awak untuk menjawab. Tapi harap-harap awak cubalah jawab sendiri. Cumanya minggu depan cuba maksudnya kita punya okey, untuk webinar kita insya-Allah akan kita jemput engineer Dr. Salwa tadi. Okey, cuma dia dah dia kata dia mungkin akan pilih tajuk yang berkaitan surface water hydrology lah So chapter 6 kita. Okay, so somewhere urban hydrology. Sebab dia kata dia pernah buat, dia pernah sebelum ni walaupun sekarang dia adalah di bawah pusat ramalan. Okay, ramalan banjir. Tapi sebelum ni dia jaga smart tunnel So smart tunnel. Tapi ada few lah yang berkaitan dengan hydrological analysis yang kita perlulah, biasalah kan. Kalau kata kita memang kerja JPS, hydrology tu memang takkan jauh lah daripada kita tapi still hydrology dan hidrolik tu memang sentiasa akan berkaitan lah So untuk kita tahu macam mana kita nak design hidrolik kita punya structure, still kita kena tahu berapakah kapasiti hujan, intensity, frequency frequency flat tadi maksudnya
kekerapan yang paling maksimum So kalau kata awak tengok video pagi tadi, ada satu contoh yang last sekali video yang last yang ketujuh tu Okay, saya suka dia punya video sebab dia tunjukkan contoh di Mary River kalau tak silap saya. Okay, dia tunjukkan kenapa kita buat flat frequency analysis ni lah. Sebab saya rasa untuk bab statistik ni memang kita tak pernah lagi lah tekankan dengan ekstrim lah dalam hydrologi punya modul Saya rasa tak ada sebab kita memang banyak belajar basic saja. So bila melibatkan statistik ni adalah lebih kepada dia punya memang kata dia punya design lah So dia punya calculation, dia punya prediction So kepada statistik lah. Selain daripada kita menggunakan software Jadi software yang berkaitan dengan hidrolik mungkin sebelum ni awak pernah belajar iaitu HEC-RAS. Dan untuk yang berkaitan dengan hidrologi is HEC-HMS. And then kalau kata awak advance lagi, okay, yang mungkin saya tunjukkan HEC-HMS nanti adalah hanya basic saja. So saya rasa kalau awak saya harap memang awak tengok video yang saya bagi setakat ni 2 minggu ni. Semua video yang saya bagi tu memang saya rasa sangat berguna lah. Saya harap awak memang ambil masa untuk tengok lah Kalau kata nak sebelum tidur tu tak payah tengok Netflix lah. Tengok lah, baca saya punya video tu. Pastikan habis tengok dan cuba faham. Okay, so macam video untuk HEC-HMS yang saya tunjukkan tu. Okay, ada satu tu yang Malaysian punya yang ada 2 tu macam overseas punya. So ada satu lecturer, saya tak ingat dia lecturer mana tapi dia Malaysian lah. Tapi ditunjuk basic sangat. So memang kita tak ada map layer So kalau kata kita advance ada semalam macam Dr. Salwa cakap bila kita buat modeling ni biasa kita ada 3D, 2D jadi bila dia ada 3D tu dah advance lah kepada layer kita tengok kepada ada kalau awak biasa pada GIS dan sebagainya kita ada layer map layer so banyak lah itu advance lah kalau kata awak nak belajar lebih lanjut. Rasa mungkin master saya tak sure lah. Master dekat UTASIAM mungkin ada certain lah tapi kalau kata masuk by course mungkin mungkin kalau kata awak nak betul-betul is awak bio research lah yang memang fokus kepada GIS. Tapi kalau kata by course saya rasa memang still umum lagi lah untuk kita belajar fokus kepada modelling. Saya rasa setakat ni topik kalau untuk belajar master tak adalah. Kalau ada pun basic-basic macam ni lah jadi pun saya tunjuk basic saja sebab awak pun baru elective degree bukan master. Jadi saya rasa memang basic macam awak belajar masa awak belajar HEC-RAS macam mana nak guna je lah. Tapi kalau kata awak berminat kepada flood modelling saya tak sure mungkin ada antara awak yang memang buat flood modelling PSM kan. Yang tu mungkin kalau kata awak buat PSM dengan Dr. Solah, saya rasa Dr. Azlan, Dr. Adib, mungkin diorang memang katakan buat flood modelling itu memang biasalah mungkin. Saya hanya basic saja tapi sebab kalau diorang biasa buat GIS je lah sebab kalau dengan Dr. Mustafa Anjang dia ada data-datanya tu biasa kita collaborate macam tu lah. Dr. Mustafa Anjang akan dapatkan data GIS-nya so kita akan gunakan software untuk kita buat layer untuk melihat kepada 3D. So 3D kalau kata catchment area, so catchment area mesti pergerakan air daripada tinggi ke rendah kan. Jadi dia punya pergerakan air tu boleh nampak lah secara 3D tapi still bila saya berbual dengan Dr. Salwa semalam dia kata still kalau kata 3D is complicated 2D is okay, maksudnya kita tengok hanya pandangan atas saja. Okay, tapi still generate info yang sama so buat apa nak pakai 3D kan. Tapi still 3D tu memberikan impact visual yang menarik lah, yang mungkin lebih jelas dan tepat. Cumanya daripada segi output tu mungkin saya pun tak pernah guna jadi saya tak sure lah macam mana dia punya. Tapi yang biasa yang kita nak output ialah contoh yang macam saya gunakan HMS ialah untuk
kita lihat dia punya UH. UH pun tak, memang kita final hydrograph lah. Tapi kita menggunakan UH yang dia ada bagilah di situ. Kalau tak silap saya ada Clark. Okay, nanti saya cuba. Tapi tak apalah, awak jawab kuis dulu. Semua saya bagi kuis tapi saya nak tunjukkan, tapi tak apa. Minggu depan kita cuba untuk hack HMS. Dan minggu depan kita buat test 2. Okay, minggu depan itu lagi kita akan buat mungkin hack HMS dulu ataupun so ada 3 minggu saya cerita pasal 3 minggu. Minggu depan is test tu. Selepas minggu test tu kita akan buat hack HMS. Minggu yang ketiga tu adalah untuk kita gunakan data lah untuk statistik Okay, so saya rasa macam saya nak awak semua ready dengan data juga. So at least sekurang-kurangnya pada minggu hack HMS lah. So pada minggu depan lagi satu. Minggu depan kita buat test. Okay. So kalau kata awak nak buat try example ke, ni saya bagi kuis pun mungkin sedikit latihan lah. Walaupun saya rasa tak sama macam test, tapi saya rasa adalah bayang-bayang sikit kan. Okay, so saya biarkan untuk awak jawab kuis. So saya ke awak nak off ke tak payah? Off lah Google Meet Doktor, kalau ada soalan boleh tanya sekarang sambil-sambil. boleh extend sikit ke masa kuis? Boleh. Terima kasih. Tak sempat. Tak, gini. Saya dia tulis due pukul 11 kan. Tapi awak boleh jawab hantar pada bila-bila masa. Hari inilah. Cuma saya tengok je lah nanti tarikh yang awak hantar tu je kan. Tapi saya tak betulkan setting lah. Saya biarkan je. Boleh? Boleh doktor, terima kasih. Alright. Okay. Doktor, yang objektif tu nak jawab macam mana? Tak boleh tekan. Tadi saya dah bagi tahu soalan 2, 3, 4 sampai 9 semua objektif kan. So soalan 10 adalah soalan yang awak boleh upload data, upload gambar kan. So awak jawab di atas kertas soalan 2 hingga 9, dia punya jawapan dia A, B, C atau D lah. So jawab A, B, C atau D saja. So terus Q2 berapa, Q3 berapa. So tapi Q yang subjektif tadi awak terus tulis jawab juga dalam kertas tapi awak ambil gambar dan upload kan. Tapi maksudnya untuk Q2 hingga Q9 jawapannya saya akan tengok pada Q10. Kalau bawah-bawah tu ada lagi maksudnya saya akan tengok dia pada next jawapan yang ada subjektif punya yang awak boleh upload gambar lah. Faham Boleh? Boleh. Okay. So ada soalan lagi? Tak ada doktor. Okay. Kalau tak ada saya rasa saya biarkan awak untuk jawab lah. Tapi kalau boleh cuba jawab sendiri dah. Saya bagi open book. Awak boleh tengok buku saja ataupun tapi janganlah saya bagi macam katakan ni awak Google tapi sebab dia objektif kan tak masalah kot. Sebab dia jawapannya tepat kan kalau kata awak. Tapi saya nak awak faham lah apa yang awak jawab tu. Saya bagi tu bukan sebab suka-suka dan awak boleh tembak-tembak je ABC kan, sebab ABC kan awak boleh tembak je kan. Tapi saya nak awak faham kalau soalan yang terakhir tu 3, 4 terakhir tu kita cerita pasal coefficient kenapa. So awak boleh rujuk juga pada MASMA saya rasa MASMA pun ada. Saya rasa macam untuk HMS saya pun ada maksudnya elemen yang kita nak masukkan ialah sekarang kita nak guna calculation guna MASMA dan guna HMS dan kita gunakan data yang betul lah untuk kita generate statistik data. So saya rasa itu yang bab seterusnya tinggal erosion dan urban hydrology lah. Okay. So kalau tak ada soalan saya rasa kita punya Google Meet kita tutup dulu lah.
Okay, thank you semua. Thank you, doktor. Doktor. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Thank you doktor, thank you. Terima kasih doktor. Thank you, doktor.